Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya diberinya kita peluang lagi untuk membicarakan perkara-perkara yang diharapkan menjadi manfaat bagi kita. Bila lagi kita membicarakan tentang akidah. Kerana kitab yang kita baca ni ialah Risalatut Tauhid. Risalah At-Tauhid yang membicarakan tentang rukun iman yang 6. Ya, bercerita tentang Allah, bercerita tentang Rasul, bercerita tentang kitab, bercerita tentang malaikat, bercerita tentang hari kiamat dan bercerita tentang qadar dan qada. Ya, mudah-mudahan iman kita ni menjadi iman yang sah, iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barulah bila iman diterima, barulah segala ibadah-ibadah yang lain akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tak nilai pun. Terus fail aja. Dikira orang yang tak beriman. Jadi pada malam ini tanpa banyak membuang masa, tak ada banyak mukadimahnya, kita sambung lagi pembacaan kita. Iaitu rukun yang ke 4. Rukun pertama percayakan Allah, sudah kita bicarakan. Rukun yang kedua percaya kepada Rasul, sudah juga kita ceritakan. Rukun yang ketiga percaya kepada kitab, dah habis dah kitab. Dan malam ini kita sambung lagi pada rukun iman yang keempat, iaitu percayakan malaikah. Sebenarnya sebutannya malaikah, bukan malaikat ya. Tapi orang Melayu sebut malaikat, tak apalah. Tapi niatkan itu bahasa Melayu. Jangan niatkan bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran kena sebut malaikah. 5 harakat itu ya. Mad wajib muttasil ya. Malaikah. Iaitu di antara makhluk yang Allah jadikan ialah para malaikat. Sebut malaikat yang senang. Saya pun ya, payah nak sebut malaikah. Jadi tidak senang sebut malaikat je. Tapi anggap ini bahasa Melayu ya, jadikan dia bahasa Melayu. Malaikat. Ya. Itu di antara makhluk yang Allah jadikan. Ya, di antaranya manusia, jin, malaikat, binatang. Itu semua makhluk-makhluk. Itu semua yang baharu belaka yang Allah jadikan ya. Jadi kena beriman bahawa malaikat itu ada walaupun tak nampak.
Dia di antara benda yang gaib, yang kita tak nampak. Mana rupanya tubuhnya macam mana, besar ke kecil ke panjang ke tak, kita tak tahu. Warnanya macam mana. Tapi kena yakin malaikat tu ada ya. Baik. Kita baca senang. Tajuknya, percayakan malaikat. Sesungguhnya hendaklah kamu percaya. Kamu tu siapa? Kita lah. Orang beriman. Hendaklah kamu percaya dan beriktikad. Iktikad tu percaya sungguh-sungguh. Pegang betul-betul. Teguh. Tak ada longgor-longgor. Tak ada jatuh-jatuh. Tak ada lekoi-lekoi. Itu iktikad. Mesti percaya dan beriktikad. Adalah malaikat itu atau malaikat itu. Satu daripada makhluk Allah. Makhluk terting ciptaan Allah Ta'ala. Kejadian yang Allah jadikan. Itu namanya makhluk. Creation. Allah punya creation. Itu makhluk ya. Dijadikan oleh Allah. Apa saja lain daripada Allah itu nama semua Allah yang menjadikannya. Semua makhluk belaka tu. Yang selain daripada Allah semua makhluk. Dipanggil alam pun dia, makhluk pun dia, mungkinat pun dia, baharu pun dia. Apa saja selain daripada Allah Taala ya. Di antaranya malaikat lah. Satu daripada makhluk Allah Ta'ala dijadikan daripada cahaya. Malaikat Allah jadikan daripada cahaya. Jin Allah jadikan daripada api. Manusia Allah jadikan daripada tanah. Macam-macam. Jadi bercahaya. Lepas tu dia tak bertubuh. Mereka itu tiada makan. Dia cahaya apa payah makan ya. Mereka itu tiada makan. Tiada minum. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dia tak ada jantina. Tiada lelaki dan tiada bukan perempuan. Tiada ibu dan bapa. Dia bukan macam manusia. Manusia tu lahir daripada ibu dan bapa. Malaikat tak ada. Dia Allah jadikan satu. Seorang. Kalau perkataan seorang tu betul lah ya. Kerana dia bukan orang pun. Tapi kita nak sebut sektan sekor pula malaikat ya. Seorang lah. Itu apa? Nak menyebut bilangan kata malaikat tu. Seorang ya. Seorang. Tapi lebih ramai daripada manusia. Mereka tiada makan, tiada minum, bukan lelaki dan bukan perempuan. Tiada ibu dan bapa. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang mulia. Tugas mereka hanyalah mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Apa saja Allah suruh, dibuatnya. Dia ada tugas-tugas tertentu ya. Ramai mereka ni. Lebih ramai dari manusia lagi. Tiada sekali-kali menderhaka kepada Allah. Malaikat dia tak erti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak menderhakai Allah. Dengan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat ya. Tak erti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Bahkan dia sentiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Apa saja diperintah kepadanya, dia kerjakannya. Dia buat. Tak ada ponting-ponting. Tak ada pula acah-acah, tak ada. Buat sekat, tinggal sekat, tak ada. Yang gemar itu manusia dan jin. Tapi malaikat tak ada. Dia buat sepenuhnya. Sebagaimana firman Tuhan. Ini ayat tadi, yang saya bacakan tadi. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, malaikat-malaikat itu tidak menderhakai Allah. Tidak menderhakai Allah Ta'ala pada apa-apa yang diperintahkan ke atas mereka itu. Apa saja disuruh Allah dibuat. Dia ada tugas-tugas tertentu. Suruh memberi wahyu, dia bagi wahyu. Itu aja kerjanya. Kemudian suruh apa? Suruh menurunkan hujan, dia turunkan hujan. Suruh tiup sangkakala, dia tiup sangkakala. So, cabut nyawa, dia cabut nyawa. Itu kerja je dia. Itu kerja malaikat. Jadi, ayat Allah dah sebut dalam Quran tadi. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak menderhakai Allah Ta'ala pada apa-apa yang diperintahkan ke atas mereka itu. Surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian, setengah malaikat itu ada yang rukuk sahaja. Allah perintahkan dia rukuk aja. Ini digambarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apabila baginda mi'raj ke langit sampai ke Baitul Ma'mur, dia dapat melihat malaikat-malaikat itu sedang beribadah kepada Allah. Yang berdiri aja. Tak ada sujud-sujud, tak ada rukuk-rukuk. Ya. Yang rukuk-rukuk aja, tak ada iktidal, tak ada sujud, tak ada apa. Rukuk aja. Yang sujud aja. Dan yang duduk antara dua sujud aja. Yang selawat aja, yang baca Quran aja. Itu dia spesifik satu-satu, ya. Jadi itu. Yang kita buat 5 waktu sehari semalam tu himpunan daripada gerak-geri yang dilakukan oleh malaikat di Baitul Ma'mur. Pahalanya sama. Kita buat sikit-sikit, sekejap-sekejap. Tapi malaikat tu selama-lamanya begitu. Bila rukuk sampai hari kiamat. Bila sujud sampai hari kiamat. Ada yang sujud saja. Ada yang bertasbih saja. Subhanallah, subhanallah. Itu je kerjanya. Tasbih saja. Dan ada pula yang membuat berbagai-bagai kerja. Kerja dalam sembahyang ya. Yang ditentukan Tuhan atasnya. Kamu selawat je, dia selawat je. Kamu tasbih je, dia subhanallah. Kamu tahmid je, dia alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu tahlil je, dia pun tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu je. Mereka ada kerja yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu saja dia buat. Maka bilangan mereka itu tidak dapat diketahui. Kita tak tahu berapa ramai bilangannya. Nabi-Nabi kita tahu. Ulama' dah sebutkan. Nabi ada 124,000. Segeti 2 laksa 4,000. Ya, Rasul-Rasul ada 313. Ada setengah mengatakan 314. Tak boleh. Ya, perbezaan satu je. Ya? Itu ada bilangan. Tapi malaikat tak ada bilangan. Kita tak tahu berapa banyak. Berapa yang Allah jadikan. Kadang-kadang belum jadikannya. Udah jadi, dah ada juga. Ya, untuk malaikat. Macam kita hadir dalam majlis ilmu ni. Setiap patah keluar daripada mulut Tok Guru ni. Ya, Allah jadikan satu malaikat. Dan tiap malaikat itu berdoa bagi orang-orang yang mendengar. Bagi orang yang mahu menuntut ilmu ni. Itu kerja malaikat tu. Jadi tak tahu berapa patah keluar dari mulut Tok Guru. Kalau kita ngaji macam tadi. Saya hadir dalam kuliah Maghrib tadi tahu. Di masjid sana. Setiap patah keluar dari mulut Tok Guru tu. Ada malaikat yang Allah jadikan. Kemudian malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang menuntut ilmu tu, ya. Untuk saya, untuk siapa yang ada tadi di masjid tadi, ya. Begitulah. Setengah sudah dijadikan, setengah belum. Ya. Sampai hari kiamat besok. Maka bilangan mereka tidak dapat diketahui. Hanya wajib kita beriktikad. Wajib ni wajib syarak. Mesti kita beriktikad. Wajib tu artinya dibuat dapat pahala, tak dibuat berdosa. Tetapi ini mengenai akidah. Bila kita buat, kita percaya dapat pahala dan sah iman kita. Kalau kita tak percaya, kita tak nak buat, tak sah iman kita. Jadi kita tu sebagai orang yang tidak beriman, orang kafir. Ini wajib. Tapi wajibnya wajib syarak. Wajib syarak apa ni? Hukum syarak tu ada 5. Pertama wajib, kedua haram, ketiga sunat, keempat makruh, kelima harus. Ini wajib ni lah, wajib syarak ni. Wajib terusnya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Tapi bila mengenai akidah, dia tak ada istilah itu. Wajib terusnya bila buat, sah imannya dan dapat pahala. Bila ditinggalkan, batal imannya. Dia tak kira tak beriman dan masuk neraka selama-lamanya. Itu wajib syarak ni. Tapi dia mengenai akidah. Wajib kita beriktikad bagi Tuhan beberapa banyak malaikat. Tak kira, tak tahu ngiranya banyaknya. Ya? Yang tiada dapat diketahui bilangannya. Tak boleh nak kira pun. Pakai komputer pun tak boleh. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Tetapi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu orang yang wajib mengerjakan perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah. Itu namanya mukallaf. Sudah kita sebut banyak kali dah. Jadi kita ni semua mukallaf. Tandanya ada 4. Ulang tayang, tak boleh. Ya? Tandanya ada 4. Yang pertama, akil. Akalnya sempurna. Tidak terlalu bodoh dan tidak gila. Yang kedua, akil balik. Yang kedua, balik ba alif lam ghain. Balik sampai umurnya. Jadi kalau ada dua-dua itu panggil akil balik. Berakal dan juga sampai umur. Yang ketiga, sempurna panca inderanya. Sempurna hawas. Sempurna hawas. Dalam Islam, hawas yang dipakai hanya 2 saja. Pendengaran dan penglihatan. Kalau ada salah satu, kita sempurna tu. Itu sempurna hawas.
Yang keempat, sampai seruan dakwah Rasul kepadanya. Itu mukallaf lah namanya. Dia tahu tentang Rasul, tahu tentang Islam, tahu tentang sembahyang, tahu tentang puasa dan sebagainya. Dia tahu. Pernah tengok orang Islam. Boleh dengar azan umpamanya di masjid ada azan, dia dengar. Jadi dia nanti di akhirat besok tak ada alasan mengapa dia tidak mahu menerima Islam. Itu mukallaf tu ya. Jadi wajib atas setiap mukallaf wajib beriktikad bagi Tuhan beberapa banyak malaikat yang tidak dapat diketahui bilangannya, tetapi wajib atas setiap mukallaf mengetahui dengan jalan tafsir, dengan jalan terperinci satu persatu. Dengan jalan tafsir secara detail satu persatu. Kena hafal. Kalau tak hafal benda apa, semua orang dia tahu ini malaikat. 10 orang malaikat. Bukan ramai benar, 10 ya. Wajib dia tahu 10 orang malaikat dengan kerja yang masing-masing. Yang pertama Jibril atau Jibrail. Sini panggil Jibrail. Kita panggil Jibrail. Sebenarnya Jibrail ataupun Jibril ya. Kerjanya membawa wahyu. Wahyu itu petunjuk daripada Tuhan kepada Rasul. Dan menurunkan musibah ke atas mereka yang membuat maksiat. Itu kerja dua. Pertama, memberi wahyu kepada Rasul-Rasul. Kedua, mendatangkan musibah, mendatangkan bala, mendatangkan apa saja musibah ya. Tsunami, ribut, gempa bumi. Itu didatangkan oleh Jibril. Kerja dia tu. Di atas mereka yang membuat maksiat. Sudah tak sedarkan diri, Allah datangkan COVID-19. Baru sedar, baru faham. Sudah gaji benar, tahu gaji? Ingkir benar. Allah datangkan COVID-19, sudah tak boleh keluar. Baru padan. Nak ambil minum ekor tak boleh, nak berjoget tak boleh, nak menari tak boleh, nak minum arak tak boleh. Nak berjudi tak boleh, apa pun dah tak boleh. Kerana terlalu banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang datang itu apa? Jibril itu. Itu yang pertama ya, Jibril atau Jibrail. Yang kedua Mikail. Ini betul-betul Mikail. Bukan Michael, tak ada. Orang putih yang katakan Michael. Ini Mikail. Kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Dia mendatangkan rezeki. Dia bawa rezeki. Ya. Macam mana dia bawa rezeki? Dia turunkan hujan. Bila hujan turun, bumi itu pun subur. Bila bumi subur, bolehlah kita tanam tumbuh-tumbuhan. Boleh tanam biji-bijiran. Boleh tanam buah-buahan dan sebagainya. Jadi, bila berbuah pokok tu, bolehlah kita makan. Itu rezeki bagi sumber apa? Sumber manusia. Rezeki untuk manusia. Kemudian dimakan oleh binatang. Binatang tu lah jadi rezeki manusia juga. Rumput tu dimakan oleh kambing. Kambing tu dikorban oleh manusia. Dekat raya Haji Nasuk. Dimakan oleh lembu. Lembu tu dikorban oleh manusia. Dimakan oleh manusia juga. Begitulah. Itu kerja Mikail tu. Membawa rezeki. Ke dunia ini dengan perintah Tuhan. Dengan perintah Allah. Turun hujan. Ada tempat yang tak ada hujan? Tak ada. Tak ada subur tanah tu. Kering kontang tanah tu. Macam padang pasir tu. Kalau tak ada hujan, kering kontang. Kalau ada hujan, baru dia subur. Bila dia subur, rezeki pun melimpah ruah. Bila dia subur, boleh ditanam tumbuh-tumbuhan, boleh ditanam pokok-pokok, boleh ditanam pokok-pokok buah-buahan, boleh ditanam biji-bijiran dan sebagainya. Boleh tanam padi, boleh tanam gandum, boleh tanam bali, boleh tanam jagung, boleh tanam ubi dan sebagainya. Itu kerja Mikail tu. Menurunkan hujan. Iaitu menyuburkan tanah. Itu kerja yang kedua, Mikail. Yang ketiga, Israfil. Israfil ni, dia ada tugasnya satu je, tak ada banyak. Kerjanya ialah meniup sangkakala. 2 kali. Ada kitab mengatakan 3 kali. Ada juga mengatakan 3 kali. Tapi yang masyhurnya 2 kali. Iaitu ketika nak dikiamatkan dunia ni. Kedua, ketika nak dibangkitkan manusia dari kubur. Itu 2 kali dia kerja. Tapi walaupun 2 kali dia bersiap sedia. Sentiasa sedia je. Kan dia pun tak tahu bila hari nak kiamat. Dia sentiasa menunggu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah suruh tiup, dia tiup lah. Kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiup. Sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa. Dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Ada juga ulama mengatakan 3 kali. Kali yang pertama ditiup huru hara. Alam ni. Semua huru hara. Tak untuk hala. Tiup yang kedua. Baru mati segala yang hidup. Segala yang bernyawa mati belaka. Tiup yang ketiga. Dihidupkan orang yang sudah mati dalam kubur tu. 3 kali. Ada yang mengatakan apa tu.
Dua ke tiga ke dua ke. Jadi kita jangan berbalah sebab itu. Jangan bergaduh sebab itu. Dua lah, tiga lah. Tapi kojanya meniup sangkakala. Itu koja dia ya. Ini belum lagi tiup ni. Bila tiup semua, baru huru hara dunia ni. Tentu hala. Yauma yafirrul mar'u min aqih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu masing-masing dalam keadaan huru hara. Dia dah lupakan saudara-saudaranya. Pada hari itu dia lupa kepada saudara-saudara. Yauma yafirrul mar'u min aqih. Lupa dia akan saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dan maknya dan juga bapaknya. Tak ingat dah. Wa sahibatihi wa banih, dan sahabat-sahabatnya pun dia lupa. Dia begitu anak-anak dia tak ingat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada ketika itu mereka hanya memikirkan nasib mereka yang akan datang. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Memikirkan dari dia. Itu ketika tiupan yang pertama. Bila tiupan yang kedua, habis semua yang menyawa mati belaka. Habis manusia mati, binatang mati, pokok mati, matahari hancur, bulan hancur, habis. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu bila tiup yang kedua. Atau tiup yang pertama nak mematikan tu. Itu apa namanya? Perselisih pendapat ulama tu. Ada yang mengatakan ketika kali kedua matilah segala yang hidup. Yang menyawa semua mati. Ada yang mengatakan tak ada. Yang pertama itu tak ada. Huru hara itu tak ada. Bila tiup je matilah semuanya. Bergegarlah planet ni. Al-Qari'ah. Penggegaran. Mal-Qari'ah. Apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia diterbangkan seperti kalkatu. Macam kalkatu terbang. Tentu hala. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke darat, ada yang ke baru, ada yang kulu, ada yang ke hilir. Tentu hala. Belanggur antara dema. Begitulah manusia besok diterbangkan oleh Allah SWT. Bila hari kiamat, bila berlaku penggegaran yang amat dahsyat tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, yang amat kuat, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Habis keluar belaka. Wa qala al-insanu ma laha. Berkata manusia ni, apa ni kau meh? Itu kita lah, orang Melayu. Orang Melayu di kampung ni, apa ni kau meh? Orang Gajah pun juga, apa ni berlaku ni? Apa yang berlaku ni? Apa ni? Apa ni? Macam tu ya. Itu orang Gajah. Orang Kedah, apa ni? Itu orang Kedah lah. Kalau orang di Jawa tu, apa iki agaknya? Orang di India, ya nadai. Orang putih, apa katanya? Dia cakap pinggan dulu. What is happening, man? Kata itu kalau orang putih ya. Dan sebagainya. Ikut bahasa dia lah. Tapi bahasa Arabnya malah. Apa ini? Orang Arab malah lah ya. Itu dia yang berlaku pada hari kiamat. Huru hara yang dahsyat. Itu kerana ditiup oleh sangkakala. Ditiup oleh Israfil akan sangkakala. Ya. Kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiup. Kita ambil yang inilah. Kerana ada ni 2 kali. Bukan 3 kali ya. Sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa dan sekali lagi menghidupkan semula. Kali yang kedua dia pun tiup lagi. Hidup, bangkit semua. Semua yang dalam kubur tu bangkit belaka. Macam cenawan tubuh. Seorang. Bermula daripada siapa? Mula-mula yang bangkit ialah bila hari kiamat besok dah semua mati. Nombor 1 bangkit Israfil ni lah. Kerana dia ada tugas. Dia pun capai sangkakala ni, dia pun tiup. Bila tiup aja, mula-mula bangkit manusia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru bangkit semua. George Bush bangkit, Donald Trump bangkit, P. Ramlee bangkit, Dr. Mahathir bangkit, Najib Abdul Razak bangkit, Ibrahim Ista bangkit, Ustaz Ahmad Awang bangkit. Semua bangkit belaka. Itu boleh, itu kode Israfil nak menghidupkan semula. Allah dah kabar dalam Quran. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Kata Allah. Kemudian kamu tu lepas ini akan menjadi mayat-mayat belaka. Kemudian kamu juga di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula dari kubur. Terus pergi kepada mahsyar. Itu koja. Siapa tu? Koja Israfil.
Yang keempat, malaikat yang keempat. Namanya Israel. Bukan Iz ya. Israel. Bukan Israel. Israel itu nama negeri ya. Israel. Ya. Kerjanya mengambil nyawa. Itu kerjanya. Tapi dalam Quran tak disebut Israel pun. Disebut malaikat maut je. Malikul maut. Itu disebut malaikat maut. Kerjanya nyabut nyawa orang je. Semua dicabut nyawa. Ya, nyawa manusia dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa pokok dicabutnya. Nyawa jin dicabutnya, nyawa malaikat pun dicabutnya. Nyawa ular dicabutnya, nyawa ikan dicabutnya, nyawa burung dicabut. Habis hasil nyawa itu semua dicabutnya. Akhirnya tinggal dia seorang. Udah cabut belakang tinggal dia seorang. Tak apa. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala sajalah. Kemudian Allah tanya lagi, kamu tak pernah akan dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Dia tak jawab. Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah. Suruh dia cabut nyawanya sendiri. Maka dia pun cabutlah nyawanya sendiri. Ya. Punyalah sakit. Sakit tau. Dia cabut nyawa sendiri. Dia akan cuba nyawa sendiri. Pelan cabut. Tapi sakit penuh. Jerit pekik dia. Aduh. Katanya. Kalau aku tahu macam ini takut siom buat kerja nyabut nyawa orang. Kata tahu. Rupanya malaikat maut itu orang kamu gajah. Itu kerjanya Israel mencabut nyawa orang. Yang kelima Malik. Bukan Malik Noh ya. Malik itu penunggu neraka. Malik. Kerjanya apa? Menunggu pintu neraka. Malik itu tak pernah senyum-senyum. Masam je ya. Kerana dia tengok orang dalam neraka itu kena seksa je kerjanya. Jadi nengok itu tak seronok dia tengoknya. Jadi tak ada senyum-senyum. Itu Malik. Yang keenam Ridwan. Ridwan ni apa? Kerjanya menunggu pintu syurga. Dia ni seronok je dah. Senyum je tengok gambar, tengok nikmat-nikmat syurga tu. Orang ni dapat ini, orang ni dapat ini. Dia senyum je lah. Tak ada apa. Tak ada kedukaan bagi dia. Itu Ridwan. Yang ketujuh Raqib. Raqib tu apa? Kerjanya apa? Kerjanya menulis kebajikan. Yang baik-baik semua ditulis oleh Raqib. Apa saja buat baik ditulis oleh Raqib. Kita semayang ditulis oleh Raqib. Kita puasa ditulis oleh Raqib. Kita mengajar ditulis oleh Raqib. Kita mengaji tadi ditulis oleh Raqib. Ditulis Raqib tu tukang tulis. Menulis kebaikan. Yang ke-8 namanya Atid. Ya. Atid ni kerjanya menulis kejahatan. Kita buat dosa ditulis di Atid. Kita ambil nombor ekor ditulis di Atid. Kecuali dia dah taubat. Dah taubat padamlah ya. Kita tak semayang ditulisnya. Kecuali kita taubat, kita qada balik, baru dipadamnya. Delete-nya, tahu delete? Siapa ada handphone tak tahu delete ke? Itu Atid ya. Yang ke-9 Mungkar. Yang ke-10 Nakir. Mungkar, Nakir. Kerjanya apa? Mungkar kerja apa? Kerjanya menyoal mereka yang mati. Orang yang dah mati disoal oleh mungkar. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Itu 6 soalan je ditanya ya. Bukan banyak benar ya. Itu kerja mungkar. Nakir pun begitu juga. Kerjanya menyoal mereka yang mati. Dia bergila. Kalau mungkar nanya, nakir muka. Kalau tak boleh jawab lah ya. Mungkar tanya, man rabbuka? Entah, hidup aku tahu. Tentum bagi dia nakir. Ya. 70 hasta terbenam ke bumi. Bila disoal tu? Bila dah masuk dalam kubur. Masuk aja dalam kubur, datanglah 2 orang malaikat tu. Ya. Seorang namanya mungkar, seorang namanya nakir. 3 tapak aja mereka yang mengantar kita ke kubur tu. Mereka pun balik. 3 tapak aja. Mungkar dan nakir pun datang. Itu sebab Tok Imam selalu baca talqin macam mana? Ketahui olehmu bahawa mati itu benar. Apabila kamu di dalam kubur nanti akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Seorang namanya mungkar, seorang namanya nakir. Jangan kamu merasa gentar, jangan kamu merasa takut. Mereka itu adalah makhluk seperti kamu juga. Bila ditanya, hendaklah kamu jawab. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kamu jawablah Allahu Rabbi. Begitulah seterusnya. Dia ajar. Udah mati pun dia ajar. Dia, pembaca talqin tu, Tok Imam tu ngajar kita. Ya? Itu nakir. Dua-dua tu kerja sama. Dia pergi seorang nanya, yang seorang lagi mukul. Kalau tak boleh jawab lah. Itu kerja ya. Nakir nanya, mungkar mukul. Mungkar nanya, nakir mukul. Soalan dalam kubur tu. Bukan banyak soalannya, 6 aja. Udah bocor pula tu.
Semua orang dah tahu soalannya. Tapi nak menjawabnya bukan dengan otak kita. Bukan dengan pengetahuan kita. Bukan dengan ilmu kita. Bukan dengan ingatan kita. Yang nak menjawabnya ialah dengan amalan kita. Kalau kita beramal dengan amal yang soleh, kita automatik boleh jawab. Ya? Automatik boleh jawab. Itu nakir. Muka dia nakir. Jadi kena hafal ni. Yang pertama Jibril atau Jibrail. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israfil. Yang keempat Izrail. Yang kelima Malik. Yang keenam Ridwan. Yang ketujuh Raqib. Yang ke-8 Atid. Yang ke-9 Munkar. Yang ke-10 Nakir. Ini 10 orang. Kena tahu satu persatu ni tu. Dia. Kena tahu detail dia. Satu persatu kena tahu. Kemudian manusia boleh nampak malaikat. Kadang-kadang manusia Allah benarkan boleh nampak malaikat. Yang tentu nampaknya Nabi lah. Nabi Muhammad tentu nampak malaikat. Dia nampak Jibril. Dia nampak apa? Yang membawa dia Isra' Mi'raj tu Jibril lah. Dia bawa Jibril ke sana kemari lah. Dia nampak. Dia nampak malaikat maut dan sebagainya. Dia nampak syaitan pun nampak. Jadi manusia tu kalau Allah izinkan boleh dia nampak malaikat. Kiranya keadaan malaikat itu berupa seperti asalnya, nescaya manusia tidak boleh nampak. Kalau dia macam asal, kita tak nampak. Tak nampak kita. Tapi kalau dia, kadang-kadang dia menyamar seperti manusia, baru boleh nampak. Ya? Dia boleh menyamar seperti manusia. Jadi kalau dia macam asal dia, tak boleh nampak. Nescaya manusia tidak boleh nampak, melainkan anbiya. Nabi-nabi boleh. Anbiya tu artinya nabi-nabi. Plural ya. Kalau seorang namanya nabi, kalau kami anbiya. Melainkan anbiya juga. Kerana jisim malaikat terlalu halus. Lebih halus daripada coronavirus. Terlalu halus. Sama juga seperti manusia. Tidak boleh nampak angin. Macam kita angin. Mana nampak? Terasa aja. Nampak tak nampak? Macam saya kejap ni. Terasa aja angin tu datang daripada kipas angin tu. Tapi angin tu mana pun tak nampak. Seperti angin ya. Nampak angin tak dapat. Tidak boleh nampak angin padahal angin itu ada. Penuh di dalam dunia ni. Penuh angin. Di rumah ni penuh angin ni. Ialah kerana keadaannya halus. Bila halus tak nampak. Macam COVID-19 lah. Ada virus. Virus tu kuman yang paling halus. Yang paling halus namanya virus. Besar sikit bakteria. Halus juga tapi besar sikit daripada virus. Yang ini halus benar. Nama virus apa? Coronavirus. Ini doktor yang ngeluarnya, saintis yang ngeluarnya. Bukan dia ada tulis nama aku coronavirus dah. Kita yang ngeluar dia tu ya. Kerana itu kita tak nampak tapi benda tu ada. Tapi virus tu boleh dinampak melalui apa? Mikroskop, melalui apa nama? Apa gelar mikroskop cakap Melayu apa? Boleh nampak lah melalui mikroskop ya. Cakap Melayu apa? Saya lupa dah. Tetapi jika malaikat itu telah berupa dengan rupa jisim macam manusia, yang kasar seperti berupa manusia, maka pada ketika itu dapatlah manusia melihat akan dia. Ya. Sahabat pada tengok. Ya, masyhur ni. Ada ketika satu masa sahabat-sahabat sedang mendengar kuliah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Ya. Yang sangat kemah. Handsome. Pakaiannya kemah. Rambutnya rapi sikatnya. Nak dikatakan dia orang tempatan, siapa pun tak kenal. Nak dikatakan dia ni orang jauh, pakaiannya kemah benar. Orang zaman dulu bukannya naik kapal terbang datang lah. Orang zaman dulu kalau dia mengembara, naik unta, naik kuda, naik kaldai. Tentulah apa kenyok-kenyok pakaian, tentu berdebu-debu. Ini dah kemas saja. Ya, smart pakaian. Ya, dia pun datang. Terkejut sahabat tengok, siapa orang ni? Tapi dia dengan Rasulullah mesra benar. Sampai dia kepada Rasulullah, dia pun bermesra benar. Duduk dekat dengan Rasulullah tu. Bertindih lutut. Duduk dengan Rasulullah. Ya. Dia pegangnya paha Rasulullah. Rasulullah pun pegang paha dia. Tanda kemesraan antara pemuda ini dengan Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Ya. Dia tanya Rasulullah, apa itu iman? Tanya tentang rukun iman. Rasulullah tanya kabar. Iman itu ialah kamu percayakan Allah, percayakan Rasul dan sebagainya. Rukun iman yang 6 tu lah. Apa jawabannya? Sadaqta. Benar kata kamu. Dia yang nanya, dia yang jawab. Patutnya dia nanya.
Dia jawab apa? Bila dia jawab Rasulullah, oh iya ke ini baru tahu. Patut itu dia tak. Dia betul cakap kamu. Dia betulkan. Kemudian ditanya pula tentang iman, tentang Islam. Ceritakan aku tentang Islam. Akhbirni tentang Islam. Kabarkan aku tentang Islam. Nabi pun jawab, Islam tu 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Didirikan Islam tu di atas 5 perkara. Kamu mengucap 2 kalimat syahadah, kamu dirikan sembahyang dan seterusnya. 5 rukun Islam tu lah. Lepas tu apa kata dia pemuda tadi? Sadaqta, benar kata kamu. Kemudian ditanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Jawab Rasulullah, ihsan itu ialah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Tuhan. Kalau tak boleh kamu melihat Tuhan, ketahuilah bahawa dia melihat kamu. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu apanya hadisnya. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tak boleh melihat dia, bahawasanya bahawa dia melihat kamu. Begitulah. Begitu ditanya pula tentang hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat? Dia jawab Nabi, orang yang bertanya dan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu. Yang tahu hanya Tuhan saja. Begitu ditanya lagi, apa tanda-tanda kiamat? Rasulullah pun tanya khabar, tanda kiamat tu gini. Sadaqta, benar kata kamu. Begitu baliklah pemuda tadi. Udah balik pemuda tadi, Rasulullah tanya sahabat, kamu kenal ke siapa orang tadi? Kamu kenal ke orang tadi? Jawab sahabat, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Jawab Rasulullah, itulah dia Jibril. Datang kepada kamu. Rupanya Jibril tadi datang kepada kamu, mengajar kamu tentang agama kamu. Jadi dia boleh menyerupai manusia. Boleh menjelma sebagai manusia. Dan sahabat-sahabat nampak. Itu dia Jibril. Maknanya kalau dia menjelma manusia, dia boleh nampak. Kita pun boleh nampak. Tapi dia menjelma sebagai manusia lah. Alright, itu dia. Kiranya keadaan malaikat itu berupa seperti asalnya, dan saya manusia tidak boleh nampak melainkan anbiya. Nabi-nabi boleh. Kerana jisim malaikat terlalu halus. Sama seperti manusia tidak boleh nampak angin. Padahal angin itu ada. Penuh dalam dunia ni. Ialah kerana keadaannya halus. Tetapi jika malaikat itu telah berupa dengan rupa jisim yang kasar seperti manusia, seperti berupa manusia, maka pada ketika itu dapatlah manusia melihat akan dia. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul dapat melihat malaikat. Nabi dapatlah, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapat melihat malaikat dapat melihat malaikat atas rupa yang asal. Mereka tahu malaikat ini rupa ini, Jibril itu berapa sayap, semua dia tahu. Kerana nabi-nabi dan rasul-rasul ada satu kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Allah bagi mereka ada pandangan tembus. Dia nampak malaikat tu. Kita tak nampak. Nabi nampak. Allah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka supaya dapat mempelajari pelajaran agama dan hukum-hukum syarak daripadanya. Itu yang datang Jibril sebelum datang tu. Orang lain tak nampak. Rasul je nampak. Rasul je nampak. Itu datang hadis-hadis tu. Jibril berkata pada aku begini. Itu datang hadis tu. Hadis Qudsi tu pun datang Jibril juga. Kerana dia nampak. Sahabat tak nampak. Itu banyak Rasulullah khabar bahawa Jibril datang kepada aku ngabar begini. Kan Rasul tu tak pernah berdusta. Mesti betul punya. Kemudian seterusnya, cara-cara mengenal malaikat yang berupa manusia. Macam mana nak kenal? Kalau kita lah jumpa, mungkin bukan mustahil ya. Maka sebahagian daripada mereka yang melihat malaikat yang bukan rupa asalnya, bahkan atas rupa manusia, ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya cerita tadi tu. Ketika malaikat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bercakap-cakap Nabi tentang sebagaimana Nabi bercakap dengan sahabat-sahabat. Macam tu lah. Macam orang cakap dengan orang lah. Itu datang malaikat tu. Ia merupakan dirinya seperti seorang sahabat Nabi. Yang bernama Dihyatul Kalbi. Ini kalbi sebenarnya ya.
Dihyatul kalbi. Jangan seorang pemuda yang handsome. Dihya. Dihyatul kalbi. Ini kalsi. Dan ada kalanya dia berupa seorang yang segak. Dengan berpakaian putih. Lagi bersih. Ini ketikanya. Tapi yang selalu datang kepada Nabi. Yang menyerupai dihya al-kalbi. Dihya al-kalbi. Ya. Maka pada mula-mulanya seorang pun tidak mengetahui. Seorang pun tak tahu dia itu malaikat. Hanya disangkakan ialah iaitu seorang daripada sahabat Rasulullah. Atau seorang yang baru datang kepada Rasulullah. Tetapi kemudian daripada ia telah meninggalkan Nabi, maka Rasulullah pun mengkhabarkan dan menerangkan yang datang itu ialah malaikat Jibril. Itu dia. Itu contoh satu. Dia menyerupai Jibril. Jibril itu menyerupai manusia. Dia bertanya, ini hadis masyhur ni. Kita boleh semak hadis tu dalam kitab namanya apa? Hadis 40, Matan Arba'in. Ada cerita itu. Bisa dalam musikah hadis ada. Cerita tentang penjelmaan malaikat seperti manusia ya. Itu malaikat ya. Malaikat ni makhluk halus. Kita tak kenal, tak nampak. Yang boleh nampak hanya nabi-nabi dan rasul-rasul saja. Itu apa tentang malaikat ya. Akan datang kita akan baca hari kiamat. Berlaku hari kiamat. Itu akan datang kita baca. Untuk malam ni cukup sekarang itu. Tentang malaikat tu. Satu makhluk yang Allah jadikan sangat halus. Sangat halus. Tak nampak dia kita. Tapi kalau dia menjelma seperti manusia, kita boleh nampak. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya tutup, ingat 10 malaikat tu. Hafal ni. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, yang kelima Malik, yang keenam Ridwan, yang ketujuh Raqib, yang ke-8 Atid, yang ke-9 Munkar, yang ke-10 Nakir. Ini 10 ni mesti hafal. Mesti tahu satu persatu. Kalau tak hafal pun tak apa, tapi satu persatu dia tahu, dia kenal. Dia boleh identify. Raqib kenal tak? Itu malaikat tahu. Atid kenal tak? Tahu malaikat. Dia kerjanya apa? Nulis kejahatan. Munkar kenal tak? Dia menanya dan memukul mayat yang dalam kubur dan sebagainya. Itu yang itu kena faham ya. Yang lain-lain itu tak payah. Ada malaikat lain, malaikat hafazah ada. Malaikat hafazah tu malaikat yang memelihara manusia. Banyak. Tak terhingga banyaknya. Ada malaikat yang memikul arash. Ada juga. Dan sebagainya. Banyak malaikat tu. Tak terhingga banyaknya. Tak terkira di kita. Bukan tak terhingga. Tak terkira oleh kita. Ya, banyak benar. Jadi insya-Allah akan datang kita akan baca tentang hari kiamat. Ya. Untuk malam ni cukuplah sekarang itu. Dah 40 minit lebih. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتقيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.